Assalamualaikum. Hai semua. Kuih talam ubi kayu ni antara kuih tradisional yang memang digemari ramai dan sentiasa mendapat permintaan, terutama bila majlis keramaian seperti kenduri tahlil atau kenduri kahwin. Tapi disebabkan PKP ni, kuih talam pun susah nak nampak kat mana-mana. Umi pun cubalah buat sendiri. Ada yang tanya, apa beza talam dan bokok ubi kayu? Nampak macam sama je kan? Okey, tekstur talam ni lebih tegur dan mudah dipotong. Bokor pula lebih lembek berbanding talam. Dan kebiasaannya, bokor ni dimasukkan dalam bekas-bekas kecil dan dimakan menggunakan sudu. Okey, jom kita ke dapur. Umi nak bongkarkan rahsia dan segala tips untuk menghasilkan talam ubi kayu yang lembut, cukup lemak-lemak manisnya, licin permukaan kuih dan cantik kejadiannya lepas dipotong lapisan atas dan bawahnya bercantum elok je. Okey, kat sini Umi nak sharekan tips bila guna santan fresh tapi yang dah dibekukan. Sebelum nak dikisar tu, rendamkan sekejap dalam 15 minit gitu dalam air panas yang mendidih untuk mendapatkan hasil santan yang sama pekatnya macam yang baru kita parut. Berbanding kalau guna air sejuk, kebiasaannya santan tu akan kelihatan kurang pekat. Jadi anda boleh praktikkan tips ni untuk apa-apa pun menu yang menggunakan kelapa parut yang telah dibekukan. InsyaAllah hasil santan yang diperah tu akan lebih pekat dan cukup berlemak. Umi gunakan 2 batang ubi kayu, sagat halus macam yang Umi buat tu. Waktu ni kena sadarkan tangan sikit nak perhabis sagat kedua-dua batang ubi kayu ni. Nak makan sedap, kenalah gigihkan diri. Tujuan disagat ni untuk dapatkan tekstur ubi yang halus-halus gitu, supaya mudah nanti kita nak perah airnya. Lebih kurang ginilah tekstur ubi yang telah disagat. Halus-halus gitu. Umi masukkan parutan ubi tadi dalam penapis teh tarik ni je, senang. Tapi pastikan penapisnya dah dibasuh bersih-bersih. Kemudian perah ubi tadi hingga kering airnya. Dah siap perah, masukkan dalam satu mangkuk berasingan. Macam inilah keadaan ubi kayu yang dah diperah. Teksturnya akan lebih kering, seakan-akan macam kelapa parut tu. Kelapa yang dah direndam lebih kurang 15 minit tadi, kisar halus dan perah, dapatkan parti santan pekatnya saja. Ubi kayu yang dah diperah tadi sukat dalam cawan matrix, dapatkan 2 cawan. Okey, yang ini air perahan ubi, Umi dah biarkan selama 15 minit supaya terbentuk mendapan kanji ubi kayu. Boleh nampak kan warna putih tu? Air tu buang ya, ambil kanjinya sahaja, masukkan dalam ubi kayu tadi. Seterusnya, Umi guna gula merah Thai, cap bintang, memang sedap. Sesuai untuk buat macam-macam jenis kuih. Sukat gula merah dapatkan 1 cawan, kemudian setengah cawan gula kester halus. Kalau tak ada, guna gula pasir biasa pun boleh. Setengah cawan santan pekat, 1/4 sudu kecil garam, 3 helai daun pandan. Cara mudah nak simpul daun pandan ni supaya tak mudah koyak. Layurkan sekejap je atas api. Barulah mudah dan lembut je daun pandan ni nak disimpul. Ikatannya pun kemas dan tak mudah terlerai. Dalam periuk, satukan santan cair, gula merah, gula pasir, garam dan daun pandan. Masak atas api hingga gula larut sepenuhnya dan mendidih sekejap. Dah mula mendidih je, terus tutup api dan tapis air gula ni masuk dalam mangkuk yang berisi parutan ubi kayu tadi. Gaul bagi ubi kayu tu sebati bersama air gula. Sediakan loyang bersaiz 7 inci, oles dengan sedikit minyak masak.
Tujuannya supaya plastik mudah melekat dan tak bergerak bila ratakan adunan ubi. Lapikkan loyang dengan plastik khas untuk buat talam ni. Di kedai bakery ada jual ya, dan pastikan plastik tu lagi tinggi dari loyang supaya mudah nanti nak angkat kuih, keluarkan dari loyang lepas siap masak. Oleskan semula dengan sedikit je minyak masak atas plastik. Masukkan adunan ubi. Kemudian ratakan guna belakang sudu biar padat dan kemas sekata permukaannya. Kukus lapisan bawah ni lebih kurang 30 minit sehingga ubi kayu masak. Gunakan api sederhana besar. Sementara tunggu lapisan bawah ni siap dikukus, jom Umi nak tunjuk bahan-bahan lapisan atasnya pula. Umi guna tepung beras cap teratai. Kalau buat kuih talam-talam ni, tepung beras yang paling sesuai adalah cap teratai untuk dapatkan hasil kuih yang lembut dan sedap. Sukat 1 cawan tepung beras, setengah cawan tepung gandum, 1 sudu besar tepung ubi kayu, 2 setengah cawan santan pekat. Kalau guna santan kotak kara, cairkan dengan sedikit air biar tak terlalu pekat. Dan lebih kurang dalam 1 sudu kecil garam. Okey, bahagian bawah pun dah siap dikukus. Gunakan semuta ni, oles dengan sedikit minyak di permukaan bawahnya dan tekan-tekan ratakan. Tujuannya supaya bila potong nanti, garisan antara lapisan atas dan bawah kuih tu lebih kemas, penampilan kuih talam kita pun nampak cantik. Dah nampak sekata dan licin permukaan atas tu, gores dengan garfu. Tujuannya supaya lapisan atas nanti melekat elok dengan lapisan bawah. Untuk lapisan atasnya pula, dalam periuk masukkan santan pekat, tepung beras, tepung gandum, tepung ubi kayu dan garam. Gaul bagi sebati, barulah buka api, masak atas api perlahan hingga hilang ketul-ketul tepung dan naik wap. Waktu ni kena sentiasa digaul. Tujuan Umi masukkan sedikit tepung ubi kayu tu untuk ada rasa tekstur kenyal-kenyal gitu pada kuih. Bila dah naik je wap, terus tutup api dan tapis lapisan santan ni. Tak perlu masak hingga pekat ya. Sebab bila adunan lapisan atas ni terlebih masak sampai ia mula pekat gitu, kita tak akan dapat permukaan kuih talam yang licin. Ia akan berkedut-kedut, tak cantik nanti. Biar cair-cair je gini, kira okey dah ni. Kemudian tuang adunan santan tu atas lapisan ubi perlahan-lahan. Sepatutnya gunakan spatula. Ni Umi dah tersilap guna belakang senduk, dah tertumpah sikit. Jangan terus dituang laju-laju ya. Gunakan spatula. Tuang perlahan sampai adunan santan tu habis. Kalau ada buih-buih kecil macam belon tu, pecahkan guna lidi sate. Ini pun salah satu tip supaya permukaan kuih talam kita licin. Kukus semula lebih kurang 30 minit. Selang 7 minit, buka tudung kukusan dan lap wap air di tudung kukusan tu baru sambung semula kukus. Buat teknik ni hingga habis mengukus. Lebih kurang 4 kalilah kena buka tutup tudung ni. Tujuannya untuk elakkan wap-wap air di tudung kukus tu jatuh ke permukaan kuih. Ini tips terakhir untuk dapatkan permukaan kuih yang licin. Siap je kukus. Rehatkan sehingga kuih talam betul-betul sejuk, barulah dipotong gunakan pisau plastik. Untuk dapatkan potongan yang cantik kemas, boleh guna pembaris talam. Pisau plastik dan pembaris talam tu boleh dapatkan di kedai-kedai bakery. Pembaris tu boleh juga guna pembaris plastik yang panjang 30 cm tu, baru 50 sen je. Okey, siap dah talam ubi kayu by Umi. Tengok tu hasil lepas dipotong, kemas dan rata je kuih talamnya kan? Lembut, ngam elok lemak-lemak manisnya. Jom cuba buat untuk minum petang ni. Banyak lagi resipi-resipi kuih tradisional di channel ni. Jom subscribe, like, tolong share-sharekan video ni jika anda suka dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari Umi. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye!